Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan cerita tentang seorang mungkin kita boleh panggil tokoh yang pada satu ketika dahulu merupakan seorang selebriti yang sangat terkenal, selebriti yang hidupnya penuh berpoya-poya, selebriti yang hidupnya begitu mewah sekali, selebriti yang tidak mengenal Islam sebagai agama yang damai, ya, yang sebagaimana masyarakat lain, masyarakat barat yang lain yang merasakan Islam itu ialah agama yang ganas. Ya. Jadi kisah keislamannya itu sangat menarik yang kita akan cuba kongsikan pada kali ini. Orang yang kita sebutkan tadi tidak lain dan tidak bukan, hanya nama dahulu namanya ialah Cat Stevens, lahir 21 Julai 1948. Dia sangat popular dengan berbagai rentak lagu, antara khususnya lagu pop, lagu rock, khususnya pada awal-awal 60-an dahulu, dan lagu-lagunya biasa mengungguli carta-carta utama dunia. Dan kehidupannya sangat mewah dan dianya adalah seorang selebriti yang terkenal pada masa itu. Namun sebagaimana selebriti-selebriti lain, katanya saya rasa macam saya tak menyedari apa yang terjadi pada diri saya. Saya terasa menjalani satu hidup yang sangat cepat. Kehidupan sebagai artis pujaan yang gemerlapan, mewah, dan pada masa itu juga saya terpaksa bekerja lebih masa. Maksudnya untuk hidup lebih mewah, lebih mendapat kekayaan, dia bertukus lumus menjalankan kerja-kerjanya. Dan sehingga dia berkata, hidup saya seolah-olah tidak normal. Pada masa yang sama saya ketagih dadah. Saya ketagih minuman keras. Saya merokok dan sebagainya. Dan akhirnya dia mengalami dia mendapat satu penyakit, yang penyakit itu hampir sudah dah tiada di khususnya di barat pada masa tersebut, kan. Penyakit ini penyakit TB, kan. Ianya sangat mengherankan kerana penyakit itu sudah dianggap sebagai penyakit yang pupus di abad ke-20, kan. Kerana kononnya sistem perubatan dan gaya hidup manusia yang sudah canggih, sudah moden, kan. Kemudian saya menurut dia, saya tersedar dan dia mula nak memikirkan kembali tentang makna hidup, kan. Apa yang dicari sebenarnya, dan kesedaran ini mendorong saya melakukan satu perubahan besar, katanya, kan. Dan dia terus mencari makna hidup dalam kehidupan. So dalam usaha dia mencari itu berbagai fahaman hidup dia cuba cari, sama ada Buddha, Hindu, falsafah, hatta dia pergi pada ajaran Yunani lama, ajaran Kristian lama dan sebagainya, kan. Tetapi semuanya tidak memuaskan hatinya. Malangnya dia tak mencari melalui Islam, kerana pada masa tersebut sebagaimana masyarakat barat yang lainlah, kan. Islam tu agama yang mungkin agama yang kuno, tapi yang khususnya agama yang ganas. Agama yang tidak mengajar hidup yang bermasyarakat, agama yang tidak menghormati kemajuan zaman dan sebagainya. Agama yang menindas dan sebagainya. Jadi pencariannya berterusan tanpa ditemuinya.
So dia terus mencari, dan dalam proses pencariannya tu dia meneruskan kejaya beliau lah, kan. Dan pada satu hari dia melawat pengurus rakaman dia, Jerry Moss, kan. Dan Jerry Moss tu bermoshating di Los Angeles, tapi di tepi pantai, kan, pantai Malibu, kan. Dan hari itu dia memutuskan untuk berenang di pantai, dan tanpa mengetahui bahawa waktu itu tidak digalakkan berenang kerana keadaan cuaca dan sebagainya, kan. Dan dia berenang, dan malangnya pada masa tu ombak ganas, dan ombak tu menarik dia, dan dalam keadaan cemas tu dia tak tahu apa yang nak buat. Dia dah tak boleh, usahanya sudah lemah untuk menyelamatkan dirinya. Dan secara spontan dia berteriak kepada Tuhan. Walaupun pada masa tersebut dia pun tak pasti apa itu Tuhan dan sebagainya, kan. Dan kata-katanya yang mungkin kita boleh ingatkan ialah doanya kepada Tuhan pada masa tersebut. Tuhan, jika engkau selamatkan aku akan bekerja untukmu, kan. Selepas beliau berkata demikian, tiba-tiba ada satu ombak besar yang mendorongnya dari belakang dan hanyut ke dekat dengan pantai, dan dia pun terus menggunakan segala tenaga yang dia ada, kan. Dan ya, dia alhamdulillah dia selamat, kan. Tapi dia kata, kan, selepas selamat tu dia kata, kita ni sering melupakan janji-janji yang kita lafazkan, tapi Tuhan tidak pernah melupakannya, kan. So selepas peristiwa itu, walaupun beliau seolah-olah yakin bahawa Tuhan tu ada, namun dia tetap tidak menemui Tuhan yang dicarinya. Pencariannya tidak rasa meyakinkan. Cuma ada satu peristiwa yang menimbulkan detik dalam hatinya. Satu hari abang dia nama David, kan. David hendak pergi ke Jerusalem, so dia ajak sekali dengan Cat Steven, kan. Peristiwa ni berlaku 1976. Dan David apabila dia melihat orang-orang Islam di Masjid Al-Aqsa, kan, dia melawat juga Masjid Al-Aqsa, dan dia sangat tertarik melihat orang Islam beribadat, kan. Nampak orang Islam tu khusyuk. Dia rasa mereka ni tenang, kan, dalam beribadah, kan. Tanpa ada patung, tanpa gambar, mereka masih boleh khusyuk kepada Tuhan mereka, kan. Dan selepas itu, selepas peristiwa itu, masa balik ke London semula, dia sebenarnya Cat Steven ni hidup di dia berasal dari orang UK, dan semasa balik ke London semula, abang dia, oleh kerana proses tertarik tu, abang dia mencari Al-Quran, kan. Dan dia pun abang dia pun tahu bahawa adik dia ni, Cat Steven ni pun dalam proses pencarian. Jadi dia pun juga beli satu Al-Quran, dan dihadiahkan kepada adik dia, kan. Dan Yusuf Islam ni, sebagaimana kita sebut tadilah, dia ada sebagaimana orang lain juga, dia skeptik kepada agama Islam ni, kan. Jadi tapi dia kata, saya cubalah baca juga, kan, Al-Quran ini, dan dalam dia membaca Al-Quran itu juga dia tetap rasa Islam tu agama yang ganas, agama teroris, kan. Dan tapi dia kata tak apalah, tak harmful untuk baca. Maksudnya dia boleh memilih untuk tidak menerima perkara tersebut, kan.
Jadi dia memutuskan untuk cuba membaca kan. Dia rasa berat sebab berbagai persepsi negatif yang ada terhadap Islam dalam masyarakat kan. Dia pujuk hati dia juga kan dan dia baca kan. Dan bila dia kali pertama kan bila dia buka Quran tu, dia rasa sangat teruja kan. Sebab Quran tu bermula dengan yang sangat tidak diduganya. Dia ingat ke Islam ni mengajar keganasan, tapi Quran bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim kan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuhan yang menguasai segenap alam. Padanya itu mengejutkan. Kerana dia tak menyangka orang Islam itu, pertama dia tak menyangka orang Islam itu percaya pada Tuhan. Kan? Dia ingat ke Islam itu menyembah Muhammad. Kan? Dan bila dia terus membaca Quran kan, dia rasa semakin lama semakin seronok. Dia kagum dan dia rasa takjub kan. Dan yang utama kepadanya ialah Quran bercerita tentang iman kepada Allah. Itu satu benda yang besar pada hidup dia kan. Allah yang ahad kan. Ahad kepada semua manusia, bukan kepada agama Islam sahaja kan. Dan juga ayat-ayat yang menceritakan tentang para nabi, penabi itu bersaudara kan. Jesus, Moses, Abraham, Jacob, Nuh kan. Dia jadi seronok kan. Rupa-rupanya semuanya membawa satu ajaran. Semuanya uh, uh, seolah-olah saudara dan mereka ini adalah rasul kepada Allah yang satu kan. Dan yang terakhir ialah diketahui bahawa Nabi yang terakhir ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Dan semua nabi-nabi itu disebut dalam Al-Quran dengan penghormatan yang sama. Kan? Sebagai nabi utusan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Dan katanya sepanjang hidup saya belum pernah mendengar ayat-ayat yang seperti ini. Katanya akhirnya apa yang saya baca membawa saya pada satu kesimpulan, iaitu inilah kebenaran yang saya cari. Pada mulanya saya seperti dicabar untuk mencari kelemahan Al-Quran. Lalu saya mulai mencari kelemahan dan kesalahannya. Saya terfikir tentu ada kesalahan, tentu ada kelemahan. Tetapi ianya nampak sangat sempurna kan. Dan semakin dia baca, katanya semakin mengasyikkan. Saya seperti diserap oleh Al-Quran kan. Dan yang paling berkesan katanya ialah kisah Nabi Yusuf kan. Itulah nama dia, Yusuf Islam kan. Kerana kisahnya hampir sama yang terdapat dalam kitab Injil kan. Selepas saya membaca surah tersebut, tiba-tiba katanya hatinya terbuka, air matanya bercucuran, tidak terhenti-henti. Dan katanya saya yakin buku ini tidak ditulis oleh manusia. Saya yakin, saya pasti ianya satu wahyu. Dan sejak saat itu katanya saya mula sedar tidak ada cara lain selain saya harus menjadi seorang Muslim. Dan akhirnya satu hari dia bertemu dengan seorang Muslimah dalam dia fikir untuk menjadi seorang Muslim kan, dia bertemu dengan seorang Muslimah yang memberitahu ada satu masjid dekat dengan tempatnya kan. Dan ianya mengejutkan beliau kerana kawasan tu kawasan yang beliau lalui hari-hari kan.
bertahun-tahun dia lalu kawasan itu, tapi nampak kawasan itu penuh dengan pohon, penuh dengan semut belukar, penuh dengan rumput kan. Tetapi rupanya di celah-celah pohon-pohon yang hijau itu ada kubah keemasan yang belum pernah dia saksikan selama ini. Dan dengan tekad pada satu musim sejuk 1977, dia mengambil keputusan berjalan kaki ke masjid itu dengan penuh keyakinan. Beliau melafazkan kalimah agung dan menjadi seorang Islam. Bukan saja Islam, tetapi seorang yang bekerja di jalan Allah kan, sehingga ke hari ini. Wallahualam, semoga ada kebaikan daripada cerita itu untuk kita ambil ikhtibar dan insya-Allah kita bertemu dalam siri lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.